Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izia Mati Mohtar. Termometri saya adalah A22HP0061. Hari ini saya akan menceritakan mengenai ubat-ubatan dan kosmetik. Apa itu ubat? Ubat ialah bahan kimia yang membantu kita merawat atau mencegah penyakit. Ubat terbahagi kepada dua jenis iaitu ubat moden dan ubat tradisional. Ubat tradisional biasanya diperolehi daripada tumbuhan-tumbuhan herba atau haiwan yang tidak diproses secara kimia. Jika kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan herba seperti ini atau ini, biasanya akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum diletakkan atau disapukan di bahagian tubuh badan kita. Adakah ubat tradisional tidak mengalami evolusi proses pembuatannya? Tidak, ubat tradisional juga mengalami evolusi dalam proses pembuatannya dan dipaparkan dalam bentuk kapsul atau pil pada masa sekarang. Anda nak tahu apakah contoh-contoh ubat tradisional? Anda boleh lihat di sini. Disebabkan perkembangan teknologi yang pesat seperti nanoteknologi, kejuruteraan genetik, bioteknologi menyebabkan penghasilan ubat-ubatan moden. Ubat-ubatan moden biasanya diperbuat daripada tumbuhan dan mikroorganisma atau bahan kimia sintetik. Ubat-ubatan moden biasanya di dalam bentuk pil, cecair, kapsul ataupun serbuk. Terdapat 5 jenis ubat-ubatan moden iaitu analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergik, kortikosteroid. Seperti anda tengok jadual di atas, ini adalah antara contoh untuk 5 jenis ubat-ubatan moden. Ubat-ubatan tradisional maupun moden biasanya digunakan untuk merawat penyakit jenis yang sama atau jenis yang berlainan. Tetapi, kita tidak tahu keberkesanan ubat-ubatan tradisional. Ubat-ubatan moden biasanya sebelum dipasarkan di pasaran telah menjalani ujian klinikal, tetapi tidak untuk ubat-ubatan tradisional. Oleh itu, kita tidak tahu tahap keberkesanan ubat tradisional dalam merawat penyakit yang ada. Tetapi untuk ubat-ubatan tradisional maupun moden, jangan diambil dengan dos yang berlebihan kerana itu mungkin akan membawa bahaya. Di sini disertakan QR untuk mengetahui lebih lanjut ubat-ubatan moden dan ubat-ubatan tradisional. Dan ini pula QR untuk latihan ubat-ubatan. Sekarang kita akan masuk tajuk kosmetik. Mesti korang semua tahu kan apa itu kosmetik? Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan untuk melindungi, membersih atau mencantikkan seseorang secara luaran sahaja. Mari kita belajar bahan asas kosmetik. Okey, bahan asas kosmetik terdiri daripada air, pemekat, pelembap, pewangi, berwarna, pengawet dan yang terakhir ialah pengemulsi. Terdapat 3 jenis kosmetik. Yang pertama ialah rias, yang kedua ialah pewangi, yang ketiga ialah perawatan. Rias ialah untuk mencantikkan wajah. Okey, seperti anda lihat, apa dekat muka saya? Makeup. Ya, betul, makeup. So, apabila kita pakai makeup, ia akan mencantikkan wajah. Okey, ini ialah antara contoh-contoh rias yang boleh digunakan untuk mencantikkan wajah. Yang pertama ialah foundation, yang kedua eyeshadow, yang ketiga ialah lipstick. Pewangi. Okey, mesti anda dah tahu kan apa itu pewangi? Pewangi ialah bahan yang digunakan untuk mewangikan kita seperti deodoran atau minyak wangi. Perawat ialah rawatan atau orang panggil sekarang skincare yang merawat kulit kita dari luaran. Ini adalah antara contoh-contoh skincare atau rawatan yang boleh kita gunakan. Tak kisahlah untuk lelaki maupun perempuan. Kebaikan kita pakai perawat ni adalah dapat melindungi kulit kita dari sebarang jerawat, jeragat.
Adakah anda tahu bahawa terdapat kosmetik buatan sendiri dan kosmetik komersial? Apa beza antara kedua-duanya? Kosmetik buatan sendiri biasanya lebih mudah dihasilkan kerana menggunakan bahan semula jadi berbanding dengan kosmetik komersial. Dan bahan kosmetik sendiri ialah kosnya lebih murah dan dia terhindar daripada bahan-bahan kimia. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan atau membuat lip scrub sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah. 3 ingredients is all you need to make DIY lip scrub. First, you're going to need sugar and lots of it. This will be for gentle exfoliation. Second, you'll need honey, which is great for soothing irritated and chapped lips. Third is coconut oil, which will be extremely nourishing and hydrating. Mix together until you get the perfect consistency. Lip scrubs are a great way to buff away dry, dead skin cells, restore smoothness and softness. Untuk pengetahuan anda semua, kosmetik komersial biasanya menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Untuk pengetahuan anda, bahan kimia apabila digunakan secara berlebihan akan memberikan kesan yang berbahaya. Okey, seperti anda tengok muka dia ni. Muka dia kesan sampingan setelah menggunakan bahan kimia. Okey, ini adalah antara bahan-bahan kimia yang terlarang selalu digunakan di dalam bahan kosmetik komersial. Takut bukan untuk guna? Okey semua, sampai di sini sahaja pengajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.